بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه كرام. الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمني من عندك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم. خلقني بخلق علمي وحققني بحقائق علمي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال muka surat 19. Kita ulas sekali lagi. Dan lagi firman-Nya Ta'ala wa kallamallahu Musa takliman. Artinya bertetah-tetah Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai berkata-kata. Artinya memberi ketahui ia akan Nabi Musa dengan kalamnya yang qadim, dengan bahawa bertetahkan dia akan tetahan yang boleh ia fahamkan daripadanya. Akan maksudnya, inilah makna kata mereka itu, membukakan hijab dan memperdengarkan kalamnya yang qadim. Bukanlah maknanya bahawa seperkataan Allah Ta'ala itu satu. Maka memperdengar akan dia akan Nabi Musa dan Nabi kita dengan dalil berlain-lainan hukum syariat dan bernasakh-nasakh, dan dalil berulang-ulang menggugur Allah Ta'ala daripada Nabi kita dan umatnya akan fardu sembahyang pada malam Mi'raj. Dan dinamakan 7 sifat ini sifat ma'ani. Dan makna ma'ani itu perkara-perkara yang ada dengan jalan dekat dan tengah pada yang lain. Kerana bahawasanya ia artinya 7 sifat itu beberapa perkara yang ada dirinya pada zat Allah Ta'ala, bukan terasing daripadanya. Dan 7 perkara yang lagi akan datang sebutnya itu sifat maknawiyah, namanya pada istilah. Kata. Maka alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita melahirkan dalam hati kita mari perasaan syukur dan mujuk dan terima kasih sangat-sangatnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala beri taufik dan hidayat kepada kita, yang mana Allah Ta'ala perlemukkan seni kita boleh mari masjid pada malam ni. Dan Allah Ta'ala buka pintu hati kita pula berasa nak mari belajar ilmu agama pada malam ni. Dan dengan izin Allah Ta'ala bolehlah kita duduk dalam media ilmu agama pada malam ni. Maka alhamdulillah, syukurlah kita banyak-banyak kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala buat baik kepada kita.
Tuhan dalam ramai-ramai hamba dia pilih kita seorang jadi hamba yang boleh taat ke dia. Ramai hamba Allah Ta'ala, ramai manusia, ramai makhluk hak nama kata manusia, tapi dalam kalangan ramai-ramai manusia Allah Ta'ala pilih kita jadi hamba yang beragama Islam. Mujur Allah Ta'ala tak beri kita melahirkan dalam perut dua ibu bapa yang nama Eden semcai fok yang betul. Dengan kita tak minta dan kita tak beli pun. Gapo? Islam yang ada pada kita, iman yang ada pada kita. Maka sangatlah kita bersyukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat baik kepada kita setara nimu. Patut kedok kita tak syukur kepada dia. Patut kedok kita tak terima kasih ke dia. Maka fikirlah lebih baik. Maka pecemeh atau ulama mengatakan harta atau pemberian daripada Allah yang Tuhan bagi kepada kita. Harta yang ada pada kita. Kalau harta yang ada pada kita menyebabkan kita ada benda tu, semakin kita ada, semakin kita jauh dengan Tuhan. Harta yang Allah Ta'ala beri kepada kita, sekut dua kuk yang ada pada kita ni, menyebabkan kita ni jauh dengan dia. Duit ada, kau jauh dengan Tuhan. Harta kita kau banyak, kita semakin jauh dengan Tuhan. Mana kita kau tak buat ibadat kepada Allah. Ingat molek pemberian itu adalah pemberian Allah Ta'ala beri dengan tidak kasih saya daripada dia. Hanya dinamo kata istidraj. Ingat molek. Kita ada sekut dua kuk ni, hak juta dua juta hak kita ada ni tak banyak. Bandingnya supaya sekut dua kuk je. Tapi dengan sahabat kita ada muka tu menyebabkan kita ni kau sengih jauh dengan Tuhan. Kau berasa tak takut Tuhan. Kau jadi lalai kepada Tuhan, jadi lupa pada agama. Ingat molek, pemberian daripada Allah Ta'ala tu orang panggil istidraj. Tuhan wi atas jalan mecok. Tuhan wi atas jalan tak kasih saya tu. Tuhan wi atas jalan merkorio. Tapi kalau dengan sekut dua kut yang kita ada pada hari ni lah ni, menyebabkan kita kau dekat dengan Tuhan. Semakin ada duit, semakin kita boleh ibadat kepada Allah. Semakin kita ada harta, semakin kita banyak mengaji ilmu agama, menunjukkan hak Tuhan beri tu orang panggil nikmat kasih saya daripada Allah. Tu ya bezanya. Ukur dia ada situ. Duit, harta piti. So, atau pakaian kita dua, atau geng tenaga yang kita ada ni yang Tuhan beri kepada kita, kita guna kepada agama Tuhan, kita bantu tolong agama Tuhan, maka hak ni orang panggil Tuhan bagi taufik kepada kita. Tapi geng yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tapi rajin dia buat perkara hak Tuhan tak suruh. Kudrat yang Tuhan beri kita ni, ada kala Tuhan beri geng kita boleh buat ibadat dia. Tak? Ada kala orang hak Tuhan beri geng juga ke dia, tapi dia nak buat ibadat tak jadi, dia pergi buat perkara hak maksiat. Kalau dia sepak bola, main bola, pala lutut berjola, pusat duk berjelu tu, dia gagah pula. Siapa pukul 8 iso pun tak ada gapo main bola, duk telanya bogeng. Tang semaya lucu tak khabar tak apa. Ni ada geng juga gagah dia sepak bola. Bah gagah geng tenaga hak dia ada pun tu heavy juga. Hak tu orang panggil apa? Khizlan. Kalau geng Allah Ta'ala beri kepada kita, tapi geng tu boleh kita ibadat kepada Allah, orang panggil taufik. Khalqu qudrati ta'ati lil abdi. Allah Ta'ala menjadikan geng pada kita supaya kita berabdikan diri kita kepada Allah. Orang panggil taufik. Ingatlah, patut kita baca atas diri kita tu. Geng ada pada diri kita hari ni setara mana kita guna pada agama Tuhan. Kita nak kira weh. Maka ingat molek yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia hantar tentera dia, yang mana ada pada kita tiap-tiap orang ni ada 2 orang malaikat. Ingat molek pada diri kita masing-masing Allah Ta'ala hantar 2 malaikat ada pada kiri kanan kita. Apa tu? Kerana Allah Ta'ala nak menzahirkan, kerana Allah Ta'ala suruh malaikat ni tanda catatan surat amalan kita supaya kita nak baca di hadapan Allah. Bila? Muqaddimah dalam lubang kubur. Surat amalan hak malaikat duk tanda masa kita hidup lah ni, duduk buat perkara hak molek ke, perkara hak jahat ke, malaikat tanda siap dah. Maka hak itulah nak menzahirkan kita muqaddimah dalam lubang kubur. Yang mana Allah Ta'ala kata, wahai manusia, Tuhan tanya,
Mana surat amalan? Mana surat amalan catat ke bagi ke hak membuat dulu atas dunia? Maka jawab ke banyak ke orang hak duduk dalam lubang kuburan, ya Rabbi jama'tuhu wasammartuhu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku duduk atas dunia dulu duduk hipung harta. Aku duduk hipung ke senok ke atas dunia, ya Allah, ramai manusia hak duduk kecek lagu ni. Apabila Allah Ta'ala kata, wahai manusia, mana aku nak tengok surat amalan ke bagi kamu masa hidup atas dunia dulu. Dia jawab kata, ya Allah, aku tak ada. Masa aku hidup atas dunia dulu duk sibuk sipir cari harta dan duk serenok dengan dunia. Maka tiba-tiba mati aku dengan kejut. Kita ralik dengan dunia, kita lalai dengan dunia, kita ambil kesenok ke dunia dengan harta. Hijau kita menyebabkan kita tak sempat, tak ada kita nak ibadat kepada Allah. Mati kita dalam keadaan terkejut. Dalam keadaan terkejut kita mati, masa itulah kita katakan, farji'ni atika bihi. Ya Allah, kembalilah aku semula. Minta izin daripada Allah, hantarlah kita semula di atas dunia. Banyak dan ramai manusia apabila dia mati esok duk kecek duk doa ayat ni. Farji'ni, ya Allah, minta kembali aku semula. Apa? Kerana aku nak buat amal semula, ya Allah. Pasal aku hidup dulu tak ada. Aku hidup dulu sibuk dengan hijau, sibuk dengan menego, sibuk dengan urusan dunia, sibuk kita duk hipung harta dunia. Dalam keadaan kita mati tu tak ada nak berbekal amal ibadat kita. Maka manusia macam inilah ramai di kalangan ahli kubur esok. Baik. Maka nak cerita sikit. Pada masa Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama tasawuf. Masa dia ada seorang lelaki pemuda, dia ni seorang pencuri. Dia ni seorang yang curi. Kerja dia tak ada muka lain, duk curi. Duk curi wah dia demo. Pisau demo, duk puk demo. Cokoro. Cokoro gapo dong? Cokoro gapo? Curi kerak. Tak ada curi kerak dak. Dia curi kain kapal. Masa dulu kain dia mahal. Maka pemuda ni, dia hari-hari kerja dia duk tunggu orang mati. Kita bukan lapis, bukan kerja kita tunggu orang mati. Tapi seorang pemuda ni duk nanti-nanti duk tunggu orang mati. Apa? Kalau orang mati siap kamu gapo siap dah, waris klik gapo siap, dia pergi gali pula. Hari-hari dia pergi gali mayat kubur orang mati, dia pergi cabutkan kapal. Kalau orang jatuh berapa lah? 3. Kalau perempuan 5 lah kan kapal. Dia ambil pakai kain kapal hak mayat tu, lanya bagi mayat. Dia ambil kain kapal, dia kamu dia buat pergi basuh kain, lepas tu dia pergi jual kain. Bahkan ulama mengatakan lebih daripada 1000 orang. 1000 mayat dia curikan kapal. Akhir mayat yang terakhir. Apabila dia tahu kata ada orang mati hari ni. Siap kamu, siap tanah apa siap dah. Waris keluarga dia kelip belakang, dia mula gali. Orang tak ada dia gali. Gali. Dia tengok mana satu mayat ni, mayat orang yang soleh. Wajah yang berseri. Air muka yang cuci, bukan sepengah mayat dak, sepengah orang hidup. Maka di situlah Allah Taala capuk hati dia, mari berasa takut. Hijau dia tak ada hijau muka lain, duk curi kain kapal. Bahkan 1000 orang lebih, 1000 mayat lebih kain kapal dia curi. Tapi akhir dia pergi kubur orang yang soleh, dia nak ambil kain kapal dia tu, yang nampak air muka mayat tu berseri. Sinar mana. Seolah kata supaya darah duk berlari lagi. Maka dia terkejut. Dia mari berasa nak taubat kepada Allah Ta'ala. Dia berasa tak sirah, nak beradu dah hijau duk curi kain kapal ni. Tak dapat tidak, dia pergi cari orang alim. Nak taubat ni, dia pergi cari orang alim. Maka ketika tu orang alim ialah kena kepada Abu Yazid Al-Bustami. Dia pergi mengadap, dia kata, wahai tuan guru, dia ni nak taubat kepada Allah. Yang mana dia ni mari berasa silap salah banyak kepada Allah Ta'ala. Bapanya tu kata, kerana dia ni curi. Curi gapo? Curikan kapal.
Oh banyak mana dah nak curi. Dia kata 1000 orang lebih dah. 1000 mayat lebih dah dia nak curi. Tapi hari ni tak sir dah dia kata. Nak taubat sungguh dah. Nak beradu sungguh dah kijak tu. Maka Abu Yazid tanya. Kata lagu mana? Hak mu duk curikan kapal tu ada tak berlaku muka pelik-pelik? Hak mu duk curikan kapal ramai seramai mayat tu ada ke tak berlaku gapo pelik-pelik? Tu tanya. Dia kata ada. Gapo? Dia kata semua mayat hak dia curikan kapal ni, muka hadap kok balik naik belaka. Atau mayat duk menerak. Atau mayat duk beletih. Atau mayat ke banyak ke hak aku curikan kapal mayat tu membelakangi kiblat. Tak? Dia orang mati ke? Dia tak lagu mana dia mati. Atas lambung kanan, wajah muka hadap kiblat tak ada. Tapi mayat hak dia curikan kapal ni dia kata semua mayat tu tak ada hadap kiblat berlaku. Pelik. Malaikat hak orang yang terakhir tu ya. Orang soleh tu yang hadap kiblat tu. Maka Abu Yazid Al-Bustami dia katakan, tu ni kata, mu nak tahu tak kesalahan gapo dia buat. Nak tahu tak kesilapan kesalahan mayat, seramai mayat hang dicurikan kapal, muka wajah dia tu hadap lain pada kiblat tu. Apa? Maka tu kata, salah kesilapan mereka itu ialah dia hidup atas dunia dulu, dia utama kepada dunia lebih daripada akhirat. Wal'iyazabillahi nizam. Sepengapa itu ada. Tanya kata hijau hari ni berapa je? Hari ni juga kita duk sejik berapa je? Tak. Nak kata dunia dengan akhirat kita utama dunia lagi dan tu dia kata balasai bagi orang yang utama bagi dunia. Lagu ni lah. Seramai-ramai manusia yang dia mati dalam keadaan muka dia tak paling kepada kiblat ialah masa dia hidup dulu dia bergaduh dengan dunia dan dia utama kepada dunia pada akhirat. Allah Ta'ala muzahir. Allah Ta'ala jelas tunjuk kepada seorang lelaki. Maka semua fak kita ni harap kata dunia dengan akhirat tu wi sama berat tak apa dah. Wi sama berat tak apa dah. Dia sibuk sungguh dengan hijau. Kurang-kurang ulama kata wi boleh duduk masjid sejak tak apa dah. Isu mana ngorek dengan isu boleh duduk. Boleh dengar orang mengajar sejak tak apa dah. Moga lang kita tak ada dah. Nak berzikir pun tak ada. Baca Quran tak ada. Nak selawat tak ada. Nak maya sunat puasa jauh. Tak. Mari dengar orang mengajar sejak tak apa dah. Duduk dalam Raudatul min Riyadil Jannah. Duduk dalam kebun syurga atas dunia. Tak apa dah. Khabar dah kita duduk lah ni orang panggil apa? Katanya Nabi SAW tempat kita duduk malam ni tempat muzakarah ni ialah tempat kebun bagi syurga dunia. Bah kalau sebut syurga siapa dia tak asing. No. Lepas tu tak ada. Turut wah tak ada kita siapa ke mati tak ada kita. Lebih teruk pada bewok minggu baru ni lagi. Tu dah. Ingat bewok tu ingat bewok tu bila lama. Baik. Masuk bahasa kitab kita pula. Bahasa sifat kalam. Sifat yang bersangkut paut dengan Allah Ta'ala. Dah kita nak syurga dia, dah kita nak dapat keampunan daripada dia, dah kita nak dapat rahmat daripada Allah, mestilah kita kena kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan, bapa sini tak ada orang ni. Nak kenal Tuhan, mesti kita kena kenal sifat-sifat dia. Maka sifat-sifat Tuhan ni kalau kita bila, maka dalam sifat 20 ia terbagi kepada 4. Satu orang panggil sifat nafsiyah, 2 sifat salbiyah, 3 sifat ma'ani, 4 sifat maknawiyah. Tak ingat hatu tak apa. Cuma kau nak kita mudah beza, nak kita mudah reti. Maka bahasa sifat kalam malam ni ialah sifat yang terakhir. Sifat kalam bahasa Arab. Bahasa kita juga sifat perkata. Allah Ta'ala mesti ada sifat perkata pada zat dia sedia kala lagi. Maka apabila Tuhan ada sifat perkata, maka Tuhan bolehlah berkata-kata. Tuhan berkata-kata kepada siapa yang dia nak berkata-kata. Baik. Maka misal mari baru ni daripada dalil nakli ayat Quran.
dalil menunjuk kata Allah Ta'ala ni ada sifat berkata. Mana? Dia kata wa kallamallahu Musa takliman. Berkata Allah Ta'ala, bertetah-tetah oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai berkata-kata. Inilah dalil menunjuk kata Tuhan tak bisu. Terbaik. Maka dia kata jangan kita silap faham. Jangan kita salah faham akan apa? Jangan kita faham kata bahawa perkataan Allah Ta'ala itu satu. Bawah tu. Yang kita duk ayat minggu baru ni. Jangan duk faham kata perkataan Allah Ta'ala tu sekali. Lagu mana? Apabila Allah Ta'ala buka hijab, Allah Ta'ala menzahirkan sifat pendengar dia kepada siapa yang dia kahnuk, maka Nabi Musa dengar hak tu. Misal kata Nabi Musa dengar hak tu, kalam perkataan Tuhan hak tu, maka Tuhan tutup hijab. Apabila bakit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala buka hijab pula, maka Nabi Muhammad pun dengar kalam hak tu juga, kalam hak Nabi Musa dengar. Maka hak tu bukan tu salah. Faham tak? Makna kata Tuhan kata sekali, maka malaikat Nabi Adam ko, Nabi Musa ko, Nabi Nuh ko, Nabi Ibrahim ko, Nabi Muhammad ko duk dengar kalam hak satu, hak tu salah tu. Bapa? Jawab mari dalil. Bapa boleh kata bukan lagu tu. Maka dia kata di sini, mana dah? Dengan dalil berlain-lainan hukum syariat yang bernasakh-nasakh, yang berbatal-batalan, yang berganti-gantian. Hukum dari syariat agama Islam dia tak serupa berlaku. Syariat Nabi Adam, syariat Nabi Adam Allah Ta'ala kata pasal lain, hukum unik dia. Nabi Musa syariat dia unik pasal lain pula. Nabi Yusuf syariat dia pasal lain pula. Supaya Nabi Musa nak taubat boleh lagu mana? Nabi Musa ni nak taubat boleh nak buat lagu mana? Kena bunuh diri. Nak taubat, kalau kita silap salah nak taubat kena bunuh diri. Tapi umat Nabi Muhammad tak. Ikut duk mana atas motor bila-bila tunggu api merah boleh nak taubat. Tapi tak taubat juga. Makna hukum tak serupa dah situ. Supaya hukum Nabi Yusuf, syariat Nabi Yusuf, orang pencuri hukum dia kena jadi hamba ke hak pencuri tu. Kalau umat Nabi Muhammad pula syariat orang pencuri kena potong tangan. Makna kata syariat hukum tu tak serupa berlaku. Nabi tu Nabi ni di sinilah dalil kata bukan sekali hak Tuhan kata, maka Nabi Musa Nabi Muhammad pun dengar hak tu bukan. Lagi pula dalil hak mudah nampak. Dengan dalil berulang-ulang menggugur Allah Ta'ala daripada Nabi kita dan umatnya, umat Nabi kita akan fardu sembahyang pada malam Mi'raj. Ni bulan Mi'raj. Bulan Mi'raj, bulan Isra' Mi'raj, bulan Rajab ni. Ketika mana Nabi SAW naik atas pada langit yang 7 lagi. Naik lagi atas pada mustawa lagi. Di situ Nabi Muhammad dengan suara kolam dia menulis. Naik lagi, di situlah Allah Ta'ala tajalli buka hijab kepada Nabi SAW, dapat lihat zat Tuhan. Dan di situlah juga Nabi tu dia sujud kepada Allah. Biasa dengar Nabi sujud. Apabila Nabi dapat lihat zat Allah Ta'ala, maka Nabi turun sujudlah dia. Sekaligus kita dengar lagu mana? Kalau Nabi sujud ke Tuhan, bermakna Tuhan duduk mana? Duduk belakang ke duduk depan? Duduk depan tu. Pas kita pergi lagu tu. Ada kita ramai-ramai pergi kata apabila Nabi kita dapat lihat zat Tuhan, maka Nabi kita turun sujud. Turun sujud depan Tuhan. Gitu. Tuhan ni duduk atas langit ke? Tuhan duduk atas langit, duduk atas mana? Atas pada mustawa lagi ke Tuhan? Tak. Nak royak apabila Nabi dapat lihat zat Tuhan, Nabi tak tahu nak buat lagu mana, Nabi turun sujud. Bukan nak royak Nabi turun sujud hadap ke Tuhan, tak. Nabi duduk atas langit. Pas Tuhan tak ada duduk di mana-mana. Di situ. Apabila Nabi SAW turun sujud, maka Allah Ta'ala kata irfa' ra'saka ya Muhammad.
Allah Ta'ala kata, akaklah kepalamu wahai Muhammad, mu nak minta gapo minta lah. Ha tu. Nabi dengar kalamullah. Nabi dengar pula dah perkataan Allah. Pak Nabi dengar kok mana? Kok depan ke? Kok belakang ke? Derah ke tak? Koho ke tak? Bahasa Arab ke Nabi dengar? Jawab kata bukan berlaku. Nabi dengar kalamullah. Nabi dengar perkataan Allah yang tak berhuruf, tak suara, bukan bahasa Arab, tak ada mula, tak akhir, tak derah, tak koho. Pas lagu mana? Wallahu a'lam. Pasal tu buka hijab. Allah Ta'ala wi kekuatan power kepada Nabi Muhammad dapat dengar zat yang sifat kalam yang qadim. Pas lagu mana? Wallahu a'lam. Tak nak kacau lah. Apabila Allah Ta'ala kata irfa' ra'saka ya Muhammad, wahai Muhammad, akaklah kepalamu, dan mu nak minta gapo mintalah apa sing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia minta kedak kepada Nabi. Dia minta kedak kepada Tuhan. Dia minta tak? Tak minta. Nabi Muhammad dia tak minta weh. Allah Ta'ala suruh minta lah, mu nak gapo minta. Maka Nabi tak minta. Nabi dia tabik dulu Nabi ni. Cidik tak cidik Nabi dia tabik dulu. Dia kata, ya Allah, engkau beri kepada Nabi Sulaiman pangkat yang amat besar, boleh retah segala-gala. Nabi Sulaiman jadi raja dunia. Dunia suti jadi raja Nabi Sulaiman. Jadi raja manusia, raja jin, raja binatang Nabi Sulaiman. Dan dia berjalan pula dengan udara Nabi Sulaiman. Tak itu apa sih? Anak dia Nabi Sulaiman. Anak paksa. Anak dia. Anak Nabi Daud. Maka Nabi royaklah sorak Nabi Ibrahim, engkau ya Allah memberi pangkat Khalilullah. Dan ya Allah memberi pangkat kepada Nabi Musa Kalimullah. Ya bila Nabi tak minta, ya bila hak tu hewi dah. Sepengah kita lah apa sing. Kalau orang tua kita kata sing, mu nak gapo ni? Jangan gaduh minta. Royak dulu. Ayah beri kat kakak kereta. Ayah beri kat adik rumah. Hak bosu tu gapo? Motor. Hak tengah tu kain baju. Royak dulu. Royak hak dia beri tu. Maka ayah kita kata, dah beri belakang dah tak apa, kau mu nak sawi. Tu dia dah. Lepas tu kalulah mana ketika tu juga Nabi duk bila. Nabi tak minta. Nabi royak, ya Allah memberi kepada Nabi Ibrahim pangkat Khalilullah, pangkat besar lah, kekasih Allah. Nabi Musa pangkat dia Kalimullah, bertutur berkata-kata dengan Tuhan. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Adam, kelebihan semua Nabi bila belaka. Maka Allah Ta'ala kata gini, aku nak beri pangkat kepadamu Habibullah. Sebelum daripada Nabi naik Mi'raj, yang pangkat lebih sekali ialah Khalilullah, Nabi Ibrahim. Apabila Nabi naik Mi'raj tu, Allah Ta'ala beri pangkat kepada Nabi namanya Habibullah, kekasih Allah, lebih daripada pangkat Nabi Ibrahim lagi. Dan Allah Ta'ala beri pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaya 50 waktu. Tak? Maka Nabi pun terima. Nabi tak ada kata gapo. Apabila Nabi turun sampai kepada langit yang ketujuh. Nabi gapo langit yang ketujuh? Nabi Ibrahim. Apabila Nabi turun langit yang ketujuh, temu dengan Nabi Ibrahim, nampak dia menyana di Baitul Ma'mur dah. Maka Nabi Ibrahim tak ada kata gapo. Nabi turun sampai kepada langit yang keenam. Apabila Nabi turun sampai kepada langit yang keenam, jumpa dengan Nabi gapo? Nabi Musa. Di situlah Nabi Musa pergi dia. Apa ulama kata apa Nabi Ibrahim dia? Tak kata gapo. Kerana pangkat Nabi Ibrahim dia kalah dah. Jatuh dah. Pangkat Nabi Ibrahim Khalilullah tu duduk bawah pangkat Nabi kita dah. Lepaslah ada kata gapo dah. Tapi mari di Nabi Musa pangkat dia lebih juga. Kalimullah boleh kecek dengan Tuhan, pangkat besar.
Dia pergi Nabi kita Muhammad, dia kata, "Hei Muhammad, saat ni mu naik tu Allah Taala ada suruh gapo?" Dia kata, "Allah Taala perintah kepada aku dan umat aku semaya 50 waktu." Oh, dia kata Muhammad, tak pandai umatmu. Dia kata, "Aku tahulah. Umat aku besar setara umat aku ni pun tak erok dah." Gila Muhammad naik semula, gi minta kurang lagi. Nabi pun tak apa. Dah, Nabi dia turut orang awusa pada dia dak. Orang tua pada dia. Tak apalah, dia habis suruh dak. Dia naik. Dia gi kurang pula. Berapa kali dia kurang berapa sen? 9 kali. Jadi berapa tinggal berapa semaya? Sampai ke 5 waktu. Apabila temu dengan Nabi Musa kata, "Hang lagu mana Muhammad?" Tuhan kurang, Tuhan menggugurkan semaya hak 50 jadi 5 waktu. "Oh Muhammad, tak ada lagi umatmu tu." Nabi kata, "Aku tak gamuk dah. Aku malu juga. Ajak dia 10 kali kau tahu boleh gapo pula lah. Aku boleh belakang pagi pula." Tak apalah aku tu. Setara Nabi Muhammad kurang 5 waktu, kita pergi kurang lagi jadi 4. Subuh tak bangun. Panas kita lagi, paruk kita. Tapi kalulah Allah Ta'ala tak kurang juga 50 waktu juga lagu mana kita? Tengah jas maya. Tak nak buat gapo dah kita. Boleh 5 waktu kita syukur dah. Pasal apa? Kita semaya 5 waktu, pahala boleh serupa dengan 50 tu lah. Tapi kita tu kurang lagi. Kadang-kadang subuh jadi 4 kita. Tak? Lepas tu gambar mana orang yang kata tak apalah, semaya je boleh kodoh. Duk rok buah kodoh. Duk rok buah kodoh. Boleh jadi tu tak terima buah kita kodoh tu. Dengan sebab kita sengaja tinggal. Subuh nak jaga subuh. Maka di situlah juga nak royak kata hukum syariat ni yang asal Allah Taala wi kepada Nabi kita 50 waktu berulang alik. Sampai ke 9 kali, maka di situlah sampai kepada 5 waktu. Ni dalil menunjuk kata perkataan Tuhan tu berlain-lain, bukan sekali kata dok tu dia habis kat tu. Habislah 4 kali. Lepas tu nak buat lagu mana? Dengan habis dah. Kena isi dalam iktikad pegangan kita, kata Allah Ta'ala ni mesti sungguh ada sifat perkata. Dan mesti Tuhan kita ni tak bisu. Dan mustahil Tuhan kita ni bisu. Dan mustahil Tuhan kita ketiadaan sifat berkata. Wajib kita pergi kata Tuhan kita ni ada sifat berkata. Wajib kita nak pergi kata Tuhan tak bisu. Dan mustahil akal kita tak boleh terima kata Tuhan ni bisu. Cukup dah sekatara tu. Mana dalil? Mana dalil kata Tuhan ni tak bisu? Mana dalil menunjuk kata Tuhan ni boleh berkata-kata? Mana dalil bukti alamat laktan alasan mengatakan Tuhan ni ada sifat berkata? Mana alasan apa sih? Pah kanan, pah kiri, pah kanan, pah kiri. Mana alasan menunjuk Tuhan ada sifat berkata? Hak ni hak penting ni. Hak pergi Tuhan ada sifat berkata tak apalah, mudah. Akal pun tak boleh terima, akal tak benar kata Tuhan ni bisu. Kalau orang kata Tuhan bisu, akal tak boleh benar. Lepas tu mana dalil, mana alasan kata Tuhan ada sifat berkata? Babo sing. Alam ini jadi dalil menunjuk Tuhan ni ada sifat berkata. Sabit pun dengan alam ini. Paling pula dah kat orang. Kalau kuasa tak lepas ni lagu ni. Tukar babo jadi nayuk pula. Nayuk sing. Mana dalil? Kena mengena lagu mana dengan alam ini? Kata Tuhan ada sifat berkata ni. Kalau Tuhan kita bisu, mustahil lalu dah. Mustahil. Apa boleh kata mustahil? Bapa akal tak boleh terima. Sifat tu ada apa lah. Mana akal tak boleh terima kata Tuhan ni bisu? Bapa? Kalau Tuhan bisu, langit bumi ni tak ada lah. Bapa?
Oleh kerana sifat bisu hak ada pada diri dia, dia tak boleh nak berubat. Tuhan ada sifat bisu. Bisu hak ada pada diri dia tak boleh nak menghilang, tak boleh nak berubat wisya. Pas nak buat langit bumi, oh jauh lagi. Tak? Tu dalil menunjuk kata tak boleh terima sungguh Tuhan kita bisu. Habis kat tu. Baik. Maka bahasa dia kata pulaknya dan dinamakan 7 sifat ini. Dan dinamakan, siapa dia dinamakan? Yakni ulama usuluddin, ulama tauhid kita ni. Dia kita namakan 7 sifat ini, sifat mana? 7 sifat ini, 7 sifat mana apa sih? Hayat siapa ke? Hayat siapa ke? Kalam. Aku derak duk mana? Hayat. Tu dia. Ingat ke tak kita mengaji kitab Baqarah ni? Sifat ma'ani bila mula-mula gapo? Hayat ke? Sabit kata hayat siapa di kalam tu? Hayat apa tu? Ilmu kalam. 3. Sifat ma'ani 3. 5, 7. Bila cukup 7? Hayat, ilmu, basar, samuk, apa? Iradat. Berapa? Hayat, kudrat, iradat, ilmu, samuk, basar, kalam. Cukup 7. Maka ulama letak nama 7 sifat ni orang panggil sifat ma'ani. Nama dia. Gapo nama sifat? Sifat-sifat ni ialah maqama binafsih, bagi yang gapo? Bawa diri sendiri. Bagi yang ada maqama bi ghairi, bagi yang ada nupai pada perkara yang lain. Tu sifat. Ma'ani ni gapo? Ma'ani ialah kena kepada diri perkara yang ada. Ma'ani kena kepada diri sifat yang ada. Sifat ma'ani orang panggil idafah lil bayan, hak sebenar. Tak? Diri perkara hak ada kena kepada sifat dah lah. Sifat ma'ani nak menyatakan sifat hak bahasa diri dia ada. Sabit tu dia kata sekali lagi dan bermula makna ma'ani. Jadi kalau kita mengaji Arab kuat lajuk, dia kata sifat ma'ani ni sifat hak bangsa pengertian. Muka makna tu apa? Makna pengertian. Tak? Makna bagi rima gapo? Makna bagi lemu gapo? Makna bagi lemu gapo? Hak ada pehen dengan lemu tu gapo? Binatang lagu mana? Pak kaki. Lepas tu? Makna tu orang panggil makna juga dia. Lepas tu sifat makna ni jangan pergi kata sifat hak bahasa pengertian tu. Pasal kalau sebut kata 7 sifat, mana? Hayat sampai kalam. Ialah sifat hak bahasa pengertian. Pas sifat lain tak boleh kerti gitu. Salah. Lepas tu sifat ma'ani ialah dia kata makna ma'ani itu perkara-perkara yang ada dengan jalan lekat dan tengah pada yang lain. Tu je. Sifat hak bahasa ada duk tengah duk lekat pada benda yang lain. Sehingga mana nak cerah tangan tak boleh. Orang panggil sifat ma'ani. Kalau nak sebuah kita makhluk pula, gapo apa sih sifat ma'ani ni? Lama. Dah. Supaya putih, kulit putih. Orang panggil sifat ma'ani. Sifat hak bahasa ada duk tengah duk menupai di jiring tubuh badan kita. Lepas tu putih hak ada pada kita nak cerah tangan, nak buat tubik boleh tak? Tak boleh. Air sejuk. Sejuk di air tu orang panggil sifat gapo? Bila satu mula pula dah. Sekadar tu dulu sumakala kerana bahawasanya. Kita mula dan makna ma'ani itu perkara-perkara yang ada dengan jalan lekat dan tengah pada yang lain. Wallahu a'lam bisawab.
Patut ada soalan apa? Ada soalan apa sih? Jual lagi. Dak jual mari lewat juga. Patut tak ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووسع رزاقنا ونبذ قلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.